إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Dan marilah kita mengingati apa yang Allah Azza wa Jalla ingatkan di dalam kitabnya, supaya kita berkata dengan kata-kata yang benar. Kerana dengan kata-kata yang benar Allah berjanji untuk membaiki amalan kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan memasuki saat-saat ataupun hari-hari yang sangat penting di dalam satu tahun. Hari-hari yang diberikan kepada kita peluang yang besar, hari-hari yang mempunyai fadilat yang sangat banyak, iaitulah 10 hari akhir Ramadan. Hari-hari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beriktikaf pada hari-hari tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha menyebut, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر سد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 yang akhir Ramadan, syadda mi'zarah, dia mengetatkan kainnya. Para ulama hadis dalam memberi makna hadis ini bermaksud ada yang menyatakan baginda tidak menggauli isterinya kerana sibuk dengan i'tikaf, ada yang bermaksud baginda bersungguh-sungguh untuk menumpukan kepada ibadah. Syadda mi'zarah wa ahya laylah, dan menghidupkan malamnya, yakni malamnya baginda beriktikaf. Wa aiqadha ahlah, dan mengejutkan kaum keluarganya. Maka sunnah untuk kita 10 yang akhir ini menumpukan kepada iktikaf, membangunkan isteri dan anak-anak supaya mereka turut bersalat pada malam hari, berdoa, bertasbih, membaca Al-Quran. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada 10 yang akhir itu mempunyai fadilat yang besar. Bukan sahaja pada malam Lailatul Qadar ataupun pada malam Al-Qadar. Setiap hari sebenarnya pada 1/3 yang akhir malam
mempunyai kelebihan yang besar di mana doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dimustajabkan. Walaupun pada hari-hari biasa, sulusul akhir minal lail, 1/3 yang akhir daripada malam. 1/3 yang akhir daripada malam itu dihitung bermulanya malam daripada masuk waktu maghrib sehingga masuknya waktu subuh, dibahagi 3, maka 1/3 yang akhir merupakan tempat yang mana doa didengari oleh Allah. Sebab itu sesiapa yang mempunyai urusan yang besar, dia berdoa pada Allah pada waktu tersebut. Pada 10 yang akhir Ramadan, lebih lagi kebesarannya. Pada malam Lailatul Qadar, lebih lagi pahala dan kebesarannya. Maka pada 10 yang akhir ini, kita bangun malam, kerana kita semua tahu Allah menyebut dalam Al-Quran yang kita hampir setiap hari barangkali mengulanginya bagi sebahagian tempat. Allah menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ialah salah satu daripada salah satu malam dari 10 yang akhir. Sebab itu pendapat yang kuat bukanlah pada 17 Ramadan nuzul Quran. Kerana Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dengan nas Al-Quran, Lailatul Qadar, Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Nabi beritahu ialah salah satu daripada 10 yang akhir. Maka dengan itu, pada 10 yang akhir ini, kita bangun. Jangan biar isteri kita saja bangun tak nak nasi atau perangat makanan. Bangun kita. Pukul 3 bangun. Solat. Doa. Hatta kalau dia duduk sepanjang malam berdoa, dia beribadah. Kerana Nabi menyebut ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, baca Al-Quran, zikir, istighfar, banyakkan salat, kerana tidak akan berulang lagi barangkali bagi sebahagian kita. Sesiapa yang menghidupkan 10 yang malam yang akhir Ramadan, pasti dia akan menemui Lailatul Qadar. Pasti, kerana ia salah satu malam lalu. Salah satu daripada 10 malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan malam seperti yang dipahami oleh sebahagian orang, macam dengan Santa Claus datang untuk bawa barang dan kemudian kita tengok melalui tingkap ataupun tengok melalui di luar rumah. Malam Lailatul Qadar itu bermula daripada waktu maghrib hatta matla'il fajr, hatta sehinggalah terbitnya waktu fajar. Maka sesiapa yang menghidupkan 10 malam yang akhir, bermula daripada 20, 21, 22, 23 sehingga seterusnya, dia akan menemui malam Lailatul Qadar. Bukan syarat menemui Lailatul Qadar kena nampak benda pelik, tak ada kaitan. Bila apa maksud dia bertemu dengan Lailatul Qadar? Yakni dia akan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Apa maksud dia beribadah pada malam Lailatul Qadar? Maksudnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Umur kita pendek, amalan kita pun tidak banyak. Kalaupun ada umur yang panjang, banyak kita telah bahagikan masa kita dengan berbagai-bagai urusan. Tapi kalau kita semayang 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar, ia lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 2 rakaat 1000 bulan. Bagaimana kalau 4 rakaat? Bagaimana kalau lebih? Bagaimana kalau kita baca Al-Quran
Bagaimana kalau kita istighfar? Bagaimana kalau kita tasbih, tahmid? Peluang yang besar kasih sayang Allah kepada kita. Dia ingin berikan pahala kepada kita. Dia ingin jemput kita ke syurga. Maka sebab itu ramai orang mengelakkan diri daripada terlepas daripada habuan-habuan dunia. Ada orang sanggup beratur panjang untuk mendapatkan makanan kegemarannya di pasar Ramadan. Ada orang sanggup tunggu lama berdiri untuk mendapat sumbangan 500, 600, 200, 300, kadang-kadang 102. Allah menawarkan syurganya kepada kita. Dia menawarkan syurganya. Dia beri peluang 10 yang akhir. Kamu cari. Dan dia nyatakan, Nabi sebut, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dalam hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesiapa yang menghidupkan Ramadan dengan iman, dengan ihtisaban, dengan dia harap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan apa yang terdahulu daripada dosanya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, apabila pemikiran kita tertumpu kepada dunia, kita tidak dapat memahami makna Allah mengampunkan dosa. Apabila kita mati, kita tak bertanya lagi berapa relung tanah aku. Kita tak tanya lagi rumah aku macam mana. Kita tak tanya lagi kereta aku siapa naik. Bahkan kereta kita, harta kita, bahkan isteri kita, tidak lagi dapat kita berbuat apa-apa mengenainya. Kita hanya akan bertanya, adakah Allah mengampuniku ataupun tidak? Adakah aku diampuni oleh Allah ataupun tidak? Segala jawatan, pangkat, gelaran, nama, kedudukan tidak lagi memberi apa-apa makna. Tugas kita di dunia ini datang. Allah bagi tugas kita mengumpulkan pahala, menanggalkan dosa. Buatlah kerja di kalangan hamba Allah. Ada jadi jawatan itu, ada jawatan ini, ada lahir dalam keluarga yang tinggi, ada yang keluarga biasa, ada orang kampung, ada orang bandar, ada yang kaya, ada kurang kaya. Tetapi Allah tidak memandang itu semua. Allah memberi tugas kepada kita mengumpulkan pahala dan menanggalkan, mengurangkan dosa. Untuk mengumpulkan pahala, semua jalan Allah buka. Orang bawah dengan caranya, petani dengan caranya, orang besar dengan caranya, orang kecil dengan caranya. Tidak mesti orang besar lebih banyak pahalanya daripada orang bawah. Tidak mesti orang yang dilantik menjadi mufti lebih banyak pahalanya daripada orang yang mendengar fatwanya. Boleh jadi orang yang mendengar fatwa di bawah itu jauh lebih baik di sisi Allah daripada yang berfatwa. Kerana agama ialah soal hubungan seseorang dengan Tuhannya. Demikian orang yang mengajar agama belum tentu ia lebih baik daripada yang mendengar ajaran agama. Allah itu Rahman, Rahim. Dia membuka syurga seadil-adilnya untuk hamba-hambanya berlumba mendapatkannya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan Tuhanmu. Maka dengan itu dia suruh kita dapatkan pahala. Kita salat, kita sedekah, kita berbagai lagi. Tapi dia tahu bahawasanya hambanya, anak Adam, sentiasa buat salah. Macam bapa kita Adam. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam buat salah. Sebaik-baik yang buat salah yang bertaubat. Lalu dia jadikan langkah ke masjid,
dikurangkan dosa, diangkat darjat. Wudu memadamkan dosa. Solat kepada solat mengampunkan dosa. Umrah kepada umrah mengampunkan dosa. Solat pada malam-malam Ramadan menghapuskan dosa. Maka ini yang lebih kita perlukan, lebih daripada duit di dalam poket kita, lebih daripada anak isteri kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang mendatangi Allah dengan hati sejahtera. Tak ada lagi gelaran sahibus sama, yang berhormat, yang amat berhormat, semuanya sama di sisi Allah, melainkan yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, membawa amalan dan membawa pengampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan untuk mengampun hamba-hambanya jika kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Marilah sama-sama kita berusaha menghidupkan malam-malam pada malam-malam 10 yang akhir ini dengan tawaran-tawaran yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan malam, hadir, beriktikaf di masjid, mengejutkan kaum keluarga. Untuk itu kita wajar bersiap. Mana kesibukan yang ada, kita selesaikan sehari dua ni, supaya 10 yang akhir dapat kita salat, dapat kita baca Quran. Bagi yang pencen, yang tak ada dah urusan, yang tak duduk di masjid, duduk di masjid i'tikaf, niat i'tikaf, baca Quran, tak larat baca Quran, solat tak larat solat, zikir tak larat zikir, duduk dalam masjid dengan niat mencontohi Nabi, memperolehi pahala. Tak ada istighfar. Hanya 10 hari untuk kita bersungguh-sungguh dengan tawaran-tawaran yang besar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa pada Allah dan berbekallah. Sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tahu malam manakah Lailatul Qadar, apakah doa yang patut dia doa? Apa patut dia sebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada Aisyah, sebut Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan sebahagian riwayat Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf dan Pemurah. Engkau sukakan kepada kemaafan, maafkanlah aku. Inilah doa yang Nabi ajar, yang kadang-kala kita baca tapi kita tidak dapat
ataupun kita kurang menghayati maknanya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kalau kita berkelahi, bergaduh dengan isteri kita, kita balik ke rumah, kita rasa tak senang hati. Kalau dengan rakan pejabat kita, kita masuk pejabat, kita tengok dia, kita tak selesa. Kalau dengan bos di pejabat kita, lagilah kita tak selesa pasal dia bos. Bagaimana kalau kita tidak berdamai dengan Allah, empunya pencipta kita, empunya langit dan bumi, yang memberikan rezeki, makan dan minum kita? Kalau kita buat salah dengan orang lain, rasa kita, jiwa yang betul kita nak pergi minta maaf kat dia, kerana kita normal. Macam mana kalau kita salah dengan Allah? Dan setiap kita, siapa pun dia, syekh besar ke, ustaz ke, mufti ke, siapa ke, semua buat salah dengan Allah. Hanya manusia tahu dan atau tidak tahu saja. Semua kita bersalah. Apa yang kita perlukan? Kemaafan Allah, supaya Allah maafkan kita. Bila kita balik ke akhirat kelak, kita mati, macam disebut tadi, roh kita akan bertanya, aku ni dimaafkan ataupun tidak? Tubuh kita diusung, orang boleh menyebut apa sahaja, tapi kalau ada kemaafan Allah, manusia sebutlah apapun, kita sejahtera. Jika tidak ada kemaafan Allah, manusia tabalkanlah apapun, tidak memberi apa-apa makna. Sesiapa yang Tuhan maafkan dia dalam hidup ini, Tuhan akan lapangkan dadanya, berikan kebahagiaan, syurga duduk di dalam dadanya di dunia ini, sebelum dia masuk ke dalam syurga yang hakiki di akhirat kelak. Maka kita sebut, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu maha pemaaf, sukakan kepada kemaafan, maafkanlah aku. Di samping doa-doa yang lain yang kita boleh bermunajat dan memohon kepada Allah pada malam Lailatul Qadar ataupun pada semua malam 10 yang akhir ini, marilah sama-sama kita membanyakkan istighfar dan memohon keampunan Allah, agar Allah ampunkan kita. Quran kata, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Bangun sahur istighfar. Jangan bangun sahur main handphone, bangun sahur isap rokok, bangun sahur buat benda salah, bangun sahur mengumpat orang. Padahal tempat itu tempat istighfar, tempat rahmat turun, tempat Tuhan nak mustajab doa. Isteri kita dapat pahala sebab dia sedia masakkan kita. Kita orang lelaki jangan duduk tidur, bangkit makan, minum air, kemudian tidur balik. Sedangkan Allah buka peluang punya besar untuk nak terima doa, nak terima bacaan Quran, nak terima istighfar. Salat, isteri kita bersiap masak, kita bangun, ambil wudu, salat lagi, bangun biar awal, pukul 3 bangun, pukul 4 bangun. Dah tak dapat larat berdiri salat, istighfar, doa. Nanti kita bila balik kepada Allah akan menyesali peluang-peluang yang pernah dibuka masa hidup di dunia, yang telah kita terlepas meninggalkannya. Berapa ramai orang menyebut dalam urusan dunia, rugi aku tak pergi ambil hari itu, rugi aku tak beli hari itu. Setiap tahun datang peluang kelebihan ini, betapa ruginya kita jika tidak memperolehnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-Hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tunku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tunku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tunku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tunku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera. Semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaiki pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan amal ibadah yang mendapat redha di sisi-Mu. Ya Allah, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar dalam keadaan kami beribadah, bermunajat, berdoa, beristighfar dan memohon keampunan daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah